Apa khabar? Ya, hai Amira Najwa, sihat ke? Waalaikumsalam semua. Halo, halo, halo. Welcome to kelas ilmu free bersama saya, Cikgu Daniel. Oh, rindu ke? Mesti dah rindu. Rindu semua orang. Walaupun kita tidak pernah bersua, tetapi apa orang kata? Hubungan itu tetap erat gitu. Semesti kat Perak, betul. Sebab apa nama, sebab di studio yang berbeza kan, jadi memang di apa nama, memang diipu lah ceritanya. Okay, alright, okay, sekejap ya, kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Hello Anur Najwa. Okay, jadi sebentar kita tunggu kawan-kawan kita yang lain muat turun kita punya latihan, bukan latihan pun, nota je. Okay, nota kita untuk hari ini ilmu free bahasa Melayu untuk tingkatan 2. Actually kan, awak dah naik tingkatan 3 tau. Jadi boleh tak saya address awak sebagai tingkatan 3? Sebab macam, tak boleh, apa pasal tak boleh? Boleh lah. Akhil kata boleh. Okay, jadi saya ikut cakap Akhil Raif. Akhil kata boleh, Lydia kata boleh. Jadi okay, semua sudah tingkatan 3. Okay. Apa lagi nak? Kenapa kita nak berada di takut yang lama? Kenapa? Kenapa kita nak berada di takut yang lama? Kenapa kita nak berada di masih lagi di tingkatan 2? Tak nak rasa tua, Danish Firas. Kalau awak rasa naik 15 tahun tu dah rasa tua, saya yang dah 40 ni rasa apa? Aduh, hai. Taklah, kita gurau-gurau. Ya, Cikgu Daniel masuk ke gurau. Se-30 lah. Alah, Adlin, janganlah cakap. Diam-diam je. Orang lain tak tahu. Okay, alright. Jadi, untuk hari ni ilmu free kan, kita chill-chill, kita relax-relax dengan Cikgu Daniel. Okay, sebab apa? Sebab kita tak akan go into too detail. Okay, kita just nak tengok overview sahaja. Se-30 dah kahwin ke belum? Aiman Adina, kenapa menunggu nasi minyak sedangkan nasi minyak tu awak boleh buat sendiri? Kenapa kita nak makan percuma sedangkan kita boleh buat sendiri? Okay, alright. Sekarang kan tak payah buat sendiri tau nasi minyak. Sebab apa tau? Sebab kedai-kedai kan dah ada jual nasi kenduri kan. Pergi je kan, beli je, tak payah tunggu. Janganlah awak tunggu Cikgu Daniel, tak payahlah awak nak tunggu Cikgu Zack, Cikgu Faizul, Cikgu Syuk punya nasi minyak, tak payah. Okay, buang masa je tunggu. Baik buat benda-benda lain macam contoh. Macam contoh apa tau? Macam contoh kita bersedia untuk naikkan tingkatan 3 ke, contohlah kan. Ya betul, Amira Najwa masuk ilmu free ke, dah terbukti tak kahwin lagi. Ya memang saya tak pernah cakap saya dah kahwin. Saya tak pernah cakap saya dah kahwin tau. Okay, alright, jadi muat turun dulu lah kita punya kita punya nota kita simple saja. Halo Syaril, sihat-sihat alhamdulillah. Kan? Maksudnya dah kahwin ke? Belum lah. Hai Ashraf Ikhwan daripada Batu Gajah. Nama saya Daniel daripada Ipoh. Rapat setia baru. Okay. Alright, jadi how is your cuti sekolah? Semua orang okey? Cuti sekolah, awak buat apa je cuti sekolah? Ada yang kata tak. Kenapa Danish kata not bad, that's good. Bercuti, tak best sangat. Kenapa Kamila? Kenapa not? Study je. La ilaha illallah. Awak tahu tak, hidup ni saya nak bagi pesanan khidmat masyarakat ya. Hidup ni is more than just study, you know. Kita boleh buat apa? Kita boleh bercuti contohnya, ataupun kalau tak nak bercuti kita boleh main game kan. Mengcrush itu tidak boleh Ashraf. Ashraf itu kita tidak boleh nak mengcrush. Ya, kerana apa? Kerana kalau kita tengokkan perkataan crush itu, ya, akhirnya kita sendiri akan crush tau. We are broken hearted, crush hearted. No, we don't crush people. Okay, tidak. Kita macam contoh kita mengagumi dari jauh aja. Macam tu kan. Macam biasalah kan, cinta kan tak berbalas gitu. Kan, jadi awak kena dengar cakap saya lah. Sebab apa? Sebab cinta saya jarang dibalas. Okay. So don't be like that lah. Mungkin dia cakap tentang Candy Crush. Tak. Saya tahu dia takkan cakap tentang Candy Crush.
No way Jose dia akan cakap pasal Cik Candy Crush. Okay, alright. So sudah 8, sudah 6:05 minit. So marilah kita mula, boleh? Bolehkah kita mulakan kita punya ilmu free pada hari ini? Let's go. Alright. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua anak-anak singkong dan anak-anak keju saya. Okay, ke ilmu free bahasa Melayu bersama Cikgu Daniel. Jadi saya akan mengajar awak untuk tingkatan 2, tapi tahun depan saya tak tahu. Mungkin saya ajar awak tingkatan 3, mungkin saya tak ajar awak tingkatan 3. Who knows? Tengoklah, ada jodoh bertemu juga. Okay, Cikgu Sally. Sorry, tergelak. Okay, jom kita Sally pun Sally lah. Nah, nama saya Danny. Bukan Sally. Awak tersalah tu. Tersalah huruf tu. Dia bukan S tapi D ya. Bukan L tapi N. Okay. Alright. Okay, ada yang tanya. Okay, so ada yang memulakan soalan, memulakan mukadimahnya dengan bertanya, Cikgu, betul ke bahasa Melayu ni susah? Betul? Kalau awak tak belajar lah memang susah. Okay, tapi kalau awak belajar dengan kami di MC Plus, easy peasy lemon squeezy saja. Okay, alright. Okay, jom kita tengok apa yang kita nak buat dalam ilmu free kita pada hari ini. Macam secebis melon. Betul. Okay, jadi untuk ilmu free hari ini, apa yang kita nak belajar dan apa yang kita nak telusuri pada petang ini. Jadi untuk hari ini, kita nak tengok overview sahaja. Okay, kita nak tengok overview ataupun kita nak ingat balik apa yang pernah kita belajar ataupun apa yang pernah kita tahu sebelum ini. Okay, awak kalau pada form 2, awak mesti bersama saya atau Cikgu Syu atau Cikgu Faizul ataupun awak baru masuk MC Plus ataupun baru nak mencuba-cuba. Orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Kalau sudah kenal, menyampah pula. Biasalah tu. Tak apa Syarul, okey sahaja. Okay, alright, jom kita tengok. Okay, sebelum kita tengok, saya anak murid cikgu kan? Ya betul, awak anak murid saya. Actually, siapa-siapa pun anak saya. Ya Allah, sebelum tu saya lupa nak tanya. Ada anak-anak Sabah dan anak-anak Sarawak tak dalam ni? Yang akan bersembahyang maghrib nanti? Ada ke anak-anak Sabah, anak-anak Sarawak yang bersembahyang maghrib? Ada tu awak ke ataupun orang lain? Saya nak tahu. Ada? Kalau ada, jangan cakap. Okey, awak. Okey. Alright. Kalau ada nanti dalam 6.25. Okey, 6.25 kita berhenti dalam 5 minit. Lepas tu 6.30, 6.37 kita mula balik. Boleh? Tak apa, nanti anak syahidi. Okey, anak syahidi pun anak syahidi lah. Alright, okey, jom kita mulakan. Okey, jadi sebelum kita nak tengok apa yang kita akan tengok, apa yang kita akan tengok. Okey, bolehlah tu. Okey, pada hari ini saya nak tanya kepada awak, dalam bahasa Melayu, kita ada berapa jenis kata? Kita ada berapa jenis kata? Yang pertama, banyak. Ini jawapan Cikgu Faizal ni kan. Bila orang tanya, awak ada berapa kucing? Banyak. Dia macam, tak menjawab soalan anak-anak. Okay. Alright, okay. So yang pertama, kita ada apa? Yang pertama kita ada kata nama. Very good. Okay, bila saya dah sebut kata nama, mesti awak tahu yang seterusnya. Yang kedua kita ada apa? Yang kedua kita ada kata kerja. Very good Izdihar. Okay, yang ketiga bukan Adlin. Yang ketiga kita ada apa? Yang ketiga kita ada kata adjective. Very good. Okay, adjective ataupun kata sifat. Okay, dan yang keempat kita ada apa? Ada orang kata, kata ganda, kata hubung, kata ganti nama. Very good Danish, betul. Okay, kata penguat, bla 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 bla. Okay, macam-macam jenis kata kan. Okay, so sebenarnya segala jenis kata-kata dalam bahasa Melayu tak termasuk dengan kata-kata buaya ataupun kata-katamu hanya mimpi di siang hari, kemarau panjang berpanas jua berteduh. Tidak. Okay. Okay, kita boleh kurangkan ataupun kita boleh kelompokkan dia kepada 4 sahaja. Very good Dania. Yes, kita ada 4 sahaja. Yang pertama kata nama kita dah sebut tadi. Yang kedua kata kerja. Yang ketiga kata adjektif atau kata sifat. Dan yang keempat hari ni kita nak tengok iaitu kata tugas. Okay. Alright. Jadi awak biasa tak dengar kata tugas? Oh my god. Yes, oh my god.
kata tugas. Oh, dia biasa dah dengar kata tugas. Okey, ada sebab apa tahu? Sebab ada pelajar ataupun ada pelasian yang dia macam, alah sir, saya macam tak berapa ingatlah kata tugas, tapi saya tahu kata hubung, kata sendi nama, kata pemberi, kata penguat, saya tahu. Okey, kata tugas dengan kata kerja beza ke? Okey, very good. Ada beza. Kerana apa? Kerana kata kerja menerangkan perbuatan. Tetapi kata tugas memberi tugas kepada apa ataupun memberi pekerjaan ataupun dia berperanan. Okay. Dia berperanan sebagai satu dia ada peranan dia. Dia ada peranan dia. Okay, nanti kita tengok apa peranan-peranan dia. Okay, jadi untuk kita tengok beberapa peranan dia. So, dalam tata bahasa dewan, okay, saya tak ada buku tata bahasa dewan sekarang. Okay, dan menurut ini semua yang saya ambil ni adalah daripada tata bahasa dewan. Okay, ada yang tanya, saya tata bahasa dewan tu apa? Tata bahasa dewan adalah kitab suci bahasa Melayu. Okay, so kitab suci bahasa Melayu. Jadi dalam kitab suci bahasa Melayu tata bahasa dewan ini, dia dah kelompokkan ataupun dia dah kumpulkan semua kata tugas ni menjadi 4 kelompok. Okay, so kita tengok kelompok-kelompok dulu. Okay, so yang pertama kita akan belajar tentang kata penyambung ayat. Jadi apa fungsi ataupun apa tugas? Okay. Apa tugas ataupun apa fungsi ataupun apa peranan? Very good, betul, untuk menyambungkan ayat. Okey, untuk menyambungkan ayat. Dan apabila kita tahu, yang ini adalah untuk menyambungkan ayat. Jadi apa jenis kata yang menyambungkan ayat? Apa jenis kata yang menyambungkan ayat? Itu ada dan, atau, very good. Apa dia punya kumpulan dia tu? Kumpulan katanya kumpulan apa? Bukan kata majmuk. Yes, very good Zaid. Kata hubung. Okay. So kita ada 2 jenis kata hubung yang ada. Okay, so yang pertama kita tengok, yang pertama kita ada kata hubung gabungan. Okay, kenapa nama dia kata hubung gabungan? So ini ada dalam apps kan? Ada Kairin. Okay, yang ini nota ni awak boleh download tau daripada aplikasi MC Plus awak download. Nanti kita boleh rujuk sama-sama. Okay. Okay, tidak. Mestilah okay kan? Alright. Okay. So, kita sambung. Bolehkah kita sambung? Alright, okay, kita sambung. Okay. So, kata hubung gabungan. Apa peranan ataupun apa kerja kata hubung gabungan ni? Siapa tahu? Apa kerja kata hubung gabungan ni? Dia nak menggabungkan apa? Okay, gabungkan idea ataupun benda-benda yang serupa. Okay, ataupun dia nak menunjukkan perbezaan perkara yang serupa ataupun very good Khairul Najihah. Yes, dia nak menggabungkan 2 ayat tunggal menjadi apa? Menjadi ayat majmuk. Very good. Tapi itu pun kata hubung pancangan pun boleh buat. Okay, tapi tak apa. Okay, so untuk awak, level awak form 2 kan, awak cuma perlu tahu apa tau? Awak cuma perlu tahu nama ini je sebenarnya. Kata hubung ni, kata hubung ni. Okay, tetapi disebabkan kita nak masuk ilmu free kan, jadi saya bagilah secara percuma, secara free for all, gratis sahaja, okay, untuk ilmu-ilmu ni. Okay, ada awak macam, alah sir, susahlah nak hafal. No. Jangan hafal. Bukan kerja awak untuk menghafal, kerja awak apa? Untuk faham sahaja. Okay, ingat tau, bahasa Melayu jangan hafal. Kalau awak hafal, hauk jadinya. Okay, tumpah jadinya nanti. Okay. Alright, kita tengok kata hubung. HP tu handphone. Ya, betul, HP tu handphone. Tapi itu bahasa Indonesia. Okay, sehafal ke? Ya, saya kena hafal. Tapi awak tak payah hafal. Bukan kerja awak hafal, kerja saya untuk menghafal supaya apa? Supaya saya boleh terangkan ke awak dengan lebih berkesan. Okay. Alright, kata hubung gabungan. Okey, apa contoh kata hubung gabungan? Kata hubung gabungan dia nak menggabungkan beberapa perkara yang sama atau yang serupa. Jadi dia ada beberapa contoh. Okey, jom kita tengok apa contoh-contoh untuk kata hubung gabungan. Okey, yang pertama kita ada dan. Very good. Lagi kita ada apa? Kita ada Kalau dan ni merujuk kepada perkara yang sama. Kan kalau kita nak menggabungkan perkara yang sama, kalau kita nak menunjukkan perkara yang berbeza macam mana? Berbeza? Okey, dia lagi sama. Arif kata serta cikgu. Betul. Serta. Okey, kalau yang berbeza,
Tahu, very good. Okay, dan banyak lagi. Okay, saya bagi 3 contoh saja. Ingat kan? Ingat tak bila kita buat karangan kita, saya minta berapa contoh? 3 sahaja. Tak usah lebih-lebih. Okay. Sebab apa? Sebab kita cuma nak tahu je apa perbezaan antara gabungan dengan pancangan. Okay. Alright, itu yang pertama. Kata hubung gabungan. Okay. So kita nak tengok yang kedua. Okay, kita nak yang kedua. Okay, kata hubung pancangan. Okay. Siapa pernah dengar perkataan pancang ni? Ada tak orang yang pernah dengar pancang atau apa? Kalau siapa-siapa yang berada di apa nama? Panjang ya, pancang ya, panca benda lain, pancung benda lain, panjang benda lain. Awak pun. Okay, siapa-siapa anak nelayan kat sini? Ada tak? Ada tak anak-anak nelayan? Kalau anak-anak nelayan, dia mesti pernah dengar pancang. Okey, empangan bukan. Okey, so pancang ini maksudnya ialah, okey, maksud pancang ni adalah apabila kita tambat. Okey, okey, kita tambat. Tahu tak tambat tu apa? Tahu tambat? Tak tahu tambat? Tak tahu? Tahu. Okay, very good. Kan? Tambat ataupun kita ikat. Yes, kita nak ikat sesuatu atau kita nak paut sesuatu. Yes. Okay, kita ikat ataupun kita paut sesuatu. Okay, jadi kenapa kita gunakan kata hubung pancangan untuk kita tambat, ikat ataupun paut sesuatu? Okay, jadi untuk kata hubung pancangan ni kita ada 3. Okay, kita ada relatif, komplement dan juga keterangan. Jadi kata hubung pancangan ni kerjanya apa? Kerjanya adalah untuk relatif. Apa tu relatif? Okey, apa tu relatif? Relatif ini sama maksud dengan apa? Kerana, bukan. Relatif ini sama maksud dengan, very good Khairin, relation, relate. Okay, okay, relatif itu relative. Relatif itu datang pada relate, sama dengan relation. Jadi relatif itu apa? Relatif itu apabila kita nak mengkaitkan, apabila kita nak kaitkan ataupun kita nak mengaitkan, okey, kita nak mengaitkan ayat. Kita nak kaitkan ayat. Okey, jadi macam mana, apa kata hubung yang kita guna untuk kaitkan ayat? Ada satu sahaja. Apa kata hubung? Siapa boleh teka? Apa kata hubung untuk kita kaitkan ayat kita? Bukan bahawa, bahawa tu keterangan, serta tu gabungan, dan tu kehubungan, malah tu komplement. Very good Hazrul. Yes, Hazrul betul. Jadi relatif ada satu sahaja. Very good Khairin. Iaitu yang. Okay. Yang. Okay, kenapa kita cakap yang ini adalah kata hubung relatif? Sebab yang itu kita gunakan untuk kita relate ataupun untuk kita kaitkan dua ayat yang berbeza. Contoh, okay, buku itu saya beli. Buku itu tebal. Jadi macam mana kita nak kaitkan dua ayat tu? Jadi kita boleh kaitkan buku yang tebal itu saya beli. Macam itulah. Okey, faham? Yang tu panggilan untuk isteri kan, sir? Bukan untuk isteri je. Untuk anak, untuk suami, untuk kekasih, untuk apa-apa pun boleh. Kan awak ni yang kuman-kuman je tanya ni. Okey, alright, itu yang pertama, relatif. Yang kedua, pancangan komplement. Saya tak ada yang, tak apa, nanti awak ada yang. Okey, komplement. Komplement tu apa? Jangan cakap pujian. Kalau awak cakap pujian, saya sekeh awak. So ada cakap, form 4 itu, sir, komplement tu pujian. Dah kata dah saya dah cakap dah. Mesti ada yang nak tulis. Sir, pujian kan komplement tu? Salah. Okay. Okay, jadi komplement itu adalah bukan elemen, tetapi komplement itu adalah apabila kita nak melengkapkan. Okay, kita melengkapkan ayat kita. Okay, kita lengkapkan ayat kita menggunakan kata hubung complement. Yes, very good. Complement daripada complete. Yeah, complementary, benda-benda yang melengkapkan sesuatu. Complete, benda yang lengkap. Sebab tu ya, itu kalau awak tengok zombie kampung pisang ataupun hantu Kak Limah balik rumah, kan awak akan tahu Usop Wilcha cakap apa. Usop Wilcha cakap itulah pentingnya English education.
Yes. Sebab apa? Sebab with English education, you can understand BM kan? Okay, alright. Okay, jom kita sambung. Okay, okay. So compliment. Apa kata hubung compliment? Benar, yuk, betul, cok. Sungguh. Okay, so untuk compliment ada dua sahaja. Yang pertama kita ada bahawa. Yang kedua kita ada untuk. Okay, so kita ada bahawa, kita ada untuk. Jadi kata hubung compliment, kata hubung yang melengkapkan ayat, kita gunakan bahawa dan kita gunakan untuk. Okay, macam contoh apa ayat bahawa dengan untuk ni? Ayah menerangkan, okay, ayah menerangkan sesuatu, okay, ayah menerangkan sesuatu, jiran kami sakit. Jadi macam ni kita nak melengkapkan dua ayat yang tidak berkaitan tu. Macam mana? Menerangkan apa? Ya, ayah menerangkan bahawa jiran kami sakit. Nampak? Lengkap tak ayat tersebut? Yes. Macam itulah. Okey, tapi tak apa. Untuk latihan tak apa. Nanti awak dah masuk kelas yang berbayar nanti kan, kelas langganan ataupun kelas langganan, nanti kita akan buat latihan sampai awak muntah. Okey. Alright, okay. So yang ketiga apa? Apa pula tak nak, mestilah nak. Okay, yang ketiga adalah kata hubung keterangan. Okay, keterangan ni as per the name says, keterangan ialah kata hubung yang menerangkan ayat tersebut. Betul. Okay. So kata hubung keterangan adalah kata hubung yang menerangkan ayat. Okey, kata hubung yang menerangkan ayat. Okey, jadi kalau kita biasa kan, yes, betul Aiman. Yes, we describe something. Alright. Okay, so kalau awak ingat, kalau awak masuk kelas saya, kelas Cikgu Faizul, kelas Cikgu Syuk, kami selalu cakap, kalau dalam penutup, kalau kita nak buat penegasan penutup, perlu ada apa? Kita perlu guna S-U-K-A. Betul? Kita perlu suka. Jadi suka itu ialah keterangan. Okay, jadi apa tu suka? Bukan kabus ke? Kabus berlain sayang. Okay, so apa nama? Suka ada apa? Kita ada supaya. Okay, supaya. Okay, untuk. Very good. Tapi untuk kita dah letak dalam compliment. Tapi tak apa. Lepas tu kita ada apa? Kita ada kerana. Very good. Lagi kita ada apa? Kita ada agar. Bagus. Dan lain-lain. Okay, so settle kata hubung. Alright, okay, adalah beberapa lain. Very good, Anisha. Lantaran dan bermacam-macam lagi. Okay, alright. Okay, so nombor 2. Okay, selesai dah nombor 1. Okay, ngam-ngam soal. Okay, ngam-ngam soal nombor 1. Okay, ngam-ngam soal nombor 1. No problem. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Okay, so nombor 2 kita ada kata praklausa. Okay, apa itu kata praklausa? Kata praklausa ni awak kena faham dua benda dulu. Okay, yang pertama awak kena faham pra. Apa tu pra? Siapa tahu pra? Bukan angkasa. Praklausa. Okay. Yes, very good. Okay, ada yang kata, cikgu sebelum, permulaan. Very good. Semua tu betul. Okay, ataupun awal. Very good. Yes, okay. So, semua ni boleh. Sama je. Awal, permulaan, sebelum. Tapi saya pakai permulaan. Saya pakai sebelum ya. Okay, so kata praklausa adalah perkataan yang datang sebelum klausa. Klausa tu apa? Klausa tu bukan Santa Claus yang mentang-mentang kita nak Christmas dah minggu depan. Prasa, bukan prasa. Klausa. Okay, klausa tu apa? Klausa tu ialah ayat kecil. Bukan frasa. Frasa benda lain. Okay, klausa ini ialah ayat-ayat yang kecil. Ayat yang lebih kecil. Kalimat tu lebih kepada frasa. Frasa tu adalah rangkai kata. Okey, ini klausa dulu. Okey, ayat-ayat kecil. Okey, so untuk klausa, okey, apa tu klausa? Dalam bahasa Melayu, klausa yang awak tahu ada 3. Kita ada subjek, kita ada predikat, satu lagi apa? Kita ada subjek, kita ada predikat, satu lagi apa? Apa klausa yang kita ada? Objek, very good. Lagi? Apa lagi?
Dah tak ingat. Keterangan. Very good. Segitu adalah klausa-klausa dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi ada yang kata, Sir, saya tak tahu satu benda. No problem. Kan easy peasy lemon squeezy saja. Masuklah kelas kami. Semua awak akan tahu. Okay. Okay. Alright. Jadi kata praklausa. Mesti kita kena promote ya. Kita kena promote sebab apa tahu? Sebab kalau awak tak masuk kelas kami, ya, kami jadi rindulah. Kan? Kami nak menyampaikan kepada siapa kalau bukan pada awak. Jadi pada awak sahajalah tambatan hati kami. Pada awak sahajalah curahan hati kami. Pada awak sahajalah yang menimba ilmu kepada kami. Okey. Okey. Okey, ada kata saya dah lah tu. Betul lah Sir Faizal cakap. Sir Faizal cakap apa ya? Sir Faizal cakap apa? Saya dah tahu dah supervisor ke apa. Okay. Alright. So, disebabkan dah 6.25, kita break 5 minit sekejap boleh? 5 minit sahaja. Okay, 5 minit saja. Okay. So, awak nak pergi toilet, nak pergi sembahyang, go. No problem. Go first. Okay. Jadi, siapa-siapa yang nak stay? Nak stay? Boleh? Kita sembang? Okay, awak nak tanya apa? Sir Faizal cakap apa? Sir Faizal cakap kalau cikgu dia mengajar mesti penuh dengan bebelan sahaja. Memang betul pun, and I am very proud of it. Sir semalam tengok final ke? Tak tengok, saya tertidur. Okay. Lepas tu karangan tak habis. Why are you exposing me like this? Okay, Shanjesh mestilah ingat. Okay, Aisyah Ikhwan nak tanya apa? Sir nak cakap saya rindu Sir. Saya pun rindu awak juga. Okay, cepat. Apa? Kelas paling best. Okay. Sir betul ke? Betul ke tu merantau? Betul? Tapi itu adalah logat. Okay, kalau siapa-siapa yang biasa tengok awak tengok TikTok. Okay, TikTok kan baru-baru ni kan, baru-baru ni kan dia macam heboh kan. Perkataan BANGSAT itu maksudnya merantau. Betul, tapi itu adalah logat dan bukan bahasa baku. Jadi kalau kita nak gunakan bahasa baku untuk yang itu dah maksudnya sial. Bukan merantau lagi dah. Okey, tapi kalau macam awak berada di Kedah, di Perlis, di Penang ataupun Perak Utara, memang kita menggunakan perkataan tersebut untuk bermaksud merantau. Ada yang tanya, Sir, perkataan apa tu? Saya tak boleh cakap dalam kelas. Okey, nanti awak carilah. Okay. So, kebiasaan dalam peperiksaan, ada soalan yang tanya tentang gaya bahasa. Ada? Mestilah ada. Mesti ada punya yang akan tanya. Sebab apa? Sebab itu memang sebahagian daripada komponen yang komponen sastra awak. Silibus awak. Betul. Okey. Doakan saya cemerlang dan lulus. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Amin. Okey, Auni kesyarat. Sir, explain balik praklausa boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Nanti saya akan sebut juga balik. Okay. Alright. Macam mana nak skor karangan panjang? Kena banyak membaca. Sebab kita tak boleh buat karangan panjang sebab kita tak ada idea. Kita tak ada idea sebab kita tak membaca. Okay. Jadi banyakkan membaca. Kalau macam contohlah, Sir, tak nak membaca boleh? Boleh. Tapi awak kena banyak mendengar, banyak memerhatikan alam sekitar. Baca novel boleh? Boleh, tak ada masalah. Awak bacalah segala makna apa yang awak nak baca, bacalah. Asalkan awak membaca. Okay. Alright, saya berbalik pada kata praklausa ni. Okay. Alright. Soal ni tanya, cikgu, praklausa tu macam mana? Okay. So, kata praklausa ni adalah perkataan-perkataan yang datang sebelum ayat-ayat kecil. Okey, sebelum macam contoh, apa ayat-ayat kecil tu maknanya perkataan itu kena duduk depan subjek. Perkataan itu kena duduk depan predikat. Perkataan tersebut kena duduk depan keterangan. Macam tu. Okey, tapi nanti kita akan explain lebih lanjut. Dah start ke belum? Belum. Macam imbuhan, bukan. Imbuhan itu bukan kata. Imbuhan itu hanyalah komponen yang terlalu kecil. Kita panggil dia sebagai, saya dah tak ingat, partikel. Bukan, not partikel. Dia bukan. Imbuhan bukan partikel, sorry.
Saya tak ingat fonem, bukan fonem tu bunyi. Saya tak ingatlah perkataan dia. Tak marah. Saya macam mana nak include lirik lagu dalam karangan? Masukkan saja. Macam contoh awak boleh tulis ya. Seperti yang telah dinyanyikan oleh Ultimate dalam lagunya. Lepas tu awak buat pembuka dan penutup kata. Dah, cukup. Itu sahaja. Simple. Okay. So next class saya nak ajar apa pula? Syarul. Saya tak ingat saya nak ajar awak tu. Tapi nanti saya. Sebab saya ada 4 kelas tau dengan awak. Okay, nanti kita ni. Okay. Okay. Apa beza ulasan dengan ringkasan, cikgu? Okay, simple aja. Ulasan, yang pertama perbezaan ulasan, ringkasan dan rumusan ni. Yang pertama dia punya bahan dia. Bahan dia awak akan tengok. So kalau rumusan dan ringkasan, bahan dia mesti bahan apa anak-anak saya? Rumusan dan ringkasan. Apa bahan dia? Bahan dia cuma satu jenis saja, iaitu petikan. Dia tidak boleh ada bahan yang lain. Mesti petikan saja. Sebab apa? Sebab dari petikan baru kita boleh rumuskan. Daripada petikan baru boleh kita ringkaskan. Okay. So, betul. Untuk ulasan. Ulasan pula macam mana? Ulasan tu dia boleh bagi macam-macam. Dia boleh bagi peta, dia boleh bagi grafik, dia boleh bagi gambar, poster, gambar rajah, data, table ataupun jadual kan. Apa-apa. Even petikan pun dia boleh bagi. Okay, so daripada situ. Kemudian, kemudian apa yang kita boleh, apa lagi perbezaan antara ulasan, rumusan dan ringkasan? Okay, so perbezaan yang lain termasuklah dia punya cara kita nak olah isi dia. Actually isi dia sama kan, isi dia sama saja. Okay, dia ada yang macam contoh, ada yang tak perlukan penutup, ada yang perlukan pendahuluan yang sedikit, ada yang kita boleh combine kan macam tu. Okay, saya buat rumusan lagi tu. Tak mau buat rumusan no. Okay, so macam mana nak tahu tema persoalan nilai dan pengajaran dalam sajak dan pantun? Fakhrul Iman tanya, kita kena belajar Fakhrul Iman. Sebab apa? Sebab kalau kita tak belajar ataupun kita tak rujuk sesuatu, susah sikit untuk kita tengok ataupun untuk kita tahu daripada bacaan kita saja. Sebab kita tak pakar kan? Betul tak? So kita tak berapa pakar nak membuat ataupun nak menganalisis. Jadi kita kena belajar dulu apa tema, apa persoalan, apa nilai yang terdapat dalam sajak, dan baru kita boleh nampak, oh begitu, oh begini. Okay, alright. Okay, so betul ke rumusan tiada tajuk? Betul. Okay, pada pendapat saya prefer ulasan, ringkasan atau rumusan? Saya suka ringkasan, tapi ramai pelajar saya suka rumusan, ada yang suka ulasan, terpulang masing-masing. Okay, what about rumusan dengan karangan pendek, also ringkasan? Kenapa tu Anissa? Saya kurang faham soalan dia. Okay, ada tanya, Sir, merarau tu apa? Okay, lagi 2 minit ya. Okay, merarau tu apa? Merarau itu adalah makan tengah hari. Okay, rarauan tu makan tengah hari. Okay, right. Merarau. Okay, so ilmu free ada lagi tak? Ada Amira Akilah. Untuk form 2, okay, untuk form 2 awak ada 4 kali dengan saya. Dengan Cikgu Syuk saya tak tahu awak ada berapa kali. 3 bukan 4 ke? Sorry, itu dah jadi 5. Ya, dengan awak ada 3. Okay, dengan form 2 saya ada 3 kali. Dengan Cikgu Syuk awak mungkin ada lagi. Kan? Lepas tu ilmu free ni kita akan buat sampai hujung bulan ni ataupun sampai awal bulan depan. Saya tak berapa ingat dia punya jadual. Tapi nampak awak rujuk je jadual yang ada dalam app awak. Okey. 31 bulan 12. Ya, betul. Okey. Cikgu, lantas kata hubung ke? Ya, Zain. Lantas kata hubung. Exam tahun ni ada format baru ke? Belum tahu lagi. Macam mana nak improve perbendaharaan kata? Baca. Okey, membaca ataupun kita dengar. Bila kita dengar, kita tak tahu, kita terus rujuk kepada kamus. Okey. Alright. Jadi, bolehkah kita mulakan balik? Boleh. Syafaiza tak ajak ilmu free ke? Beliau sedikit sibuk. Jadi dia tak boleh nak commit dengan ilmu free. Okey? Alright. Okey. Jom kita mulakan balik. Mana anak-anak Sabah dan anak-anak Sarawak saya dah masuk ke belum? Sudah. Mana anak-anak Borneo saya? Ada. Okey, alright. Jom. Anak-anak Selangor macam mana? Anak-anak Selangor tak keluar kan? Jadi chill aja, okey?
Okey, jom kita sambung balik. Okay, terima kasih kerana masih bersama Cikgu Daniel dalam Ilmu Free Bahasa Melayu untuk tingkatan 2. Okey, jadi kita sambung sikit lagi. Okey, so kata praklausa itu apa? Kata praklausa adalah perkataan-perkataan yang datang sebelum ayat-ayat kecil. Jadi apa perkataan yang datang sebelum ayat kecil? Kita ada beberapa. Yang pertama, kita akan tengok. Yang pertama kita ada kata seru. Okey, kata seru. Bagi contoh kata seru boleh tak? Siapa boleh bagi contoh kata seru? Woi, yes. Sini sir. Seni. Ambo, yes. Wah, very good. Cheese, aduh, aduhai dan banyak lagi. Very good. Okay. Okay. Ada yang cakap, cikgu, wow macam mana? Dalam bahasa Melayu kita tak guna wow ya. Kita tak guna wow, kita guna wah. Wow is in English. Wah is in bahasa Melayu. Okay, sama juga macam ouch. Bahasa Melayu kita tak guna ouch. Pernahkah awak dengar kawan-kawan awak bila dia sakit dia cakap ouch? Tak. Kita sebut adoy. Kita sebut adoy ya, kita sebut ouch. Okay. Alright. Okay. So kita kena betul-betul yang tu. Okay, so kata seru. Contoh kata seru apa? Ye. Ye itu bukan kata seru yang yang diiktiraf. Kan sebab apa? Sebab kita pun tak berapa sure macam kita nak eja ye. Macam kita eja ye. Why kalau bahasa Melayu betul-betul kita akan eja ye macam ni tau. Y E I. Yay. Macam tu kan? Kan nanti macam kurang sikit kan. Okay. Jadi saya tak galak-galak kalau awak nak gunakan ye ni ya. Okay. Jadi apa kata seru kita tadi? Kita ada wah. Kita ada cheese. Kita ada aduh. Dan kita ada aduhai. Dan banyak lagi lah sebenarnya. Lah, oh lah, lah. Okay, alright. So yang kedua, kata praklausa yang kedua ialah kata tanya. Okay, kata tanya ada beberapa, ada 7. Cuba kita masukkan 7 tersebut. Yang pertama kita ada apa? Kita ada apa. Kita ada apa. Yang kedua kita ada bila. Yang ketiga kita ada siapa. Yang keempat kita ada bagaimana. Yang kelima kita ada kenapa ataupun mengapa. Very good. Okay, mengapa. Yang keenam kita ada apa? Kita ada mana. Bukan di mana tau. Mana. Sebab mana ada 2 jenis. Mana ada 2 jenis. Yang mana untuk pilihan dengan di mana untuk tempat. Okay. Jadi mana sahaja. Okay, mana. Dan one more. Apa satu lagi? Cuba tengok. So kita ada untuk orang, untuk masa, untuk benda, untuk masa, untuk orang, untuk cara, untuk sebab, untuk tempat. Yes, very good Akil. Berapa? Okay. So berapa untuk nombor. Okay, ada 7 di sini. Okay. So itu adalah kata praklausa yang kedua. Kata praklausa yang ketiga, kita ada kata perintah. Okay, so kata perintah sini ada 3. Tapi ayat perintah awak ada 4. Siapa ingat satu lagi apa ayat perintah awak yang keempat? Awak ada ayat larangan, awak ada ayat permintaan, awak ada ayat silaan. Siapa ingat satu lagi? Very good Arif Amsyah. Yes. Tegasan, tak ada tegasan, tak ada titah, tak ada perintah. Itulah ni semua perintah. Ayat suruhan. Mana ada ayat arahan? Tak ada ayat arahan lah. Ayat suruhan. Selepas mana? Mana berapa? Ya, berapa. Okay, so untuk kata perintah. Okay, untuk kata perintah, untuk larangan. Apa jenis-jenis kata perintah larangan yang kita tahu? Yang pertama, kita kata jangan. Very good. Okay, jangan. Yang kedua, kita tahu apa? Dilarang. Bagus. Yang ketiga, usah. Okay. So yang itu untuk larangan. Untuk permintaan macam mana? Permintaan kita pun ada beberapa. Kita ada tolong. Bagus. Lagi? Okay, kita ada tolong. Lagi apa lagi kita ada? Tolong. Lagi sila bukan. Sorry. Sila bukan apa? Minta. Very good. Yes. Minta. Lagi? Please. Please tu bahasa Inggeris. Harap. Very good. Yes. Harap.
Okay, sorry. Terkejut. Minta maaf. Saya bila sejuk-sejuk ni mohon, mohon sekali, tolong, minta, harap, mohon, semua dalam permintaan. Usah dalam larangan ya. Usah dalam larangan, permintaan tak ada usah. Okey, so untuk silaan ada apa? Ya, kita ada sila lah, obviously kan. Sila. Kemudian kita ada jemput. Kemudian kita ada apa? Jom. Kita ada mari. Dan banyak-banyak lagi. Okay, alright. Okay, so yang keempat. Okay, yang keempat, kata pembenar. Ayuh sekali, yes, very good. Okay, kata pembenar. Kata pembenar, apa dia pun tugas? Kata pembenar, tugasnya adalah untuk membenarkan sesuatu. Ada 3 sahaja kata pembenar. Cuba teka, apa dia? Ya, very good. Okay, satu. Yang pertama kita ada ya. Yang kedua kita ada benar. Very good. Yang ketiga kita ada betul. 3 ini sahaja kata pembenar. Okey. Palsu tu lain, bukan pembenar. Palsu tu kata sifat. Okey. Alright. Okey. So kata pangkal ayat. Okey, ini yang terakhir dalam kata praklausa. Tepat boleh tak sir? Tepat tak boleh Intan, kerana tepat bukan kata pembenar tapi dia kata sifat, kata adjektif. Okey. So kata pangkal ayat. Okey, dalam awak punya silibus, awak tak belajar ya kata pangkal ayat. Sebab apa? Sebab kata pangkal ayat ni biasanya kita letakkan dalam BM klasik. Bahasa Melayu klasik sahaja yang ada kata pangkal ayat. Jadi apa contoh-contoh kata pangkal ayat yang kita tahu? Kita ada hatta, maka, syahadan. Apa lagi? Arakian, al-kisah, very good. Lagi, adapun, betul. Dan banyak lagi kan. Wahai itu panggilan yang masih lagi kita gunakan. Actually dengan Khairin, wahai itu lebih modern tau. Lebih moden. Dia nak kuno ataupun nak lebih klasik, orang pakai hai je sebenarnya. Orang dalam bahasa Melayu klasik kita pakai hai. Dalam bahasa Melayu moden kita pakai wahai. Yes, very good. Kalakian, arakian, tatkala dan banyak lagi. Okay, jadi kita tak payah fokuskan kat sini ya. Okay, alright. Okay, jadi itu ialah kata praklausa. Okay, so kalau kita tengok ya, kalau awak tengok semua 1, 2, 3, 4, 5 kata ni, semua kata ni datang depan ayat, depan sesuatu kan, mesti letak depan subjek, mesti letak depan predikat, mesti letak depan keterangan, betul? Yes, sebab tu kita panggil dia praklausa, depan ayat kecil. Okay, jelas? Alright, kita sambung. Okay, seterusnya kita ada kata prafrasa dan juga pasca frasa. Kalau ada tak kalau tak ada pra? Klausa sahaja. Klausa saja tak adalah kan, dia mesti awal ataupun akhir. Kan, pra ataupun pasca. Okey, so kita tengok. Okey, tadi kita dah tengok klausa. Okey, sekarang ni kita tengok frasa pula. Okey, so apa itu frasa? Frasa ini macam saya cakap tadi. Siapa ingat apa yang saya cakap tentang frasa tadi? Apa tu frasa? Tak ingat dah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okey, phrase, betul. Okey. Jadi frasa, frasa ini adalah phrase lah, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai rangkai kata. Okey, rangkai kata. Dia tak cukup banyak information untuk jadi klausa. Tapi dia terlalu banyak perkataan untuk jadi satu perkataan. Okey, so lebih daripada satu perkataan dia dah jadi frasa. Okey, pasca ni apa? Pasca ni maksud dia selepas. Tadi pra sebelum, pasca selepas. Okey. Alright, jadi untuk kata prafrasa dan kata pasca frasa ni kita akan belajar ataupun kita akan tengok apa yang datang sebelum rangkai kata dengan apa yang datang selepas rangkai kata. Okey. Alright, jadi kita ni lah, kita bulatkan ni juga sebelum. Okey, jadi yang pertama kata bantu. Yang ini awak belajar kata bantu. Kata bantu ni ada 2 jenis.
Okey, kita ada kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Okey, kata bantu aspek. Kata bantu aspek ni dia mesti berkaitan dengan apa? Mesti berkaitan dengan masa. Okay, dia mesti berkaitan dengan masa. Dan if you learn in English, you will know this is the equivalent to the English. Saya lupa apa perkataan dia, tapi kita ada past tense, present tense, future tense. Betul? Dalam bahasa Melayu kita ada kata bantu aspek. So, untuk kata bantu aspek, kita ada 3 jenis juga. Sama juga dalam bahasa Inggeris. Okay, kita ada masa lampau, past tense, masa kini, present tense, masa depan, future tense. Okay, so apa past tense, present tense dengan future tense dalam bahasa Melayu? Okay, so kalau lampau yang dah berlaku ataupun perkataan-perkataan yang dah berlaku, kita guna apa? Kita guna pernah. Very good. Yes. Apa lagi? Pernah lagi, sudah, telah. Very good. Okay, so kalau sekarang tengah berlaku, kita buat apa? Kita letak sedang. Very good. Yes, sedang. Apa lagi? Masih. Very good. Okay, kalau depan, akan. Lagi, apa lagi? Akan. Lagi ada apa? Nanti. Nanti bukan. Nanti tu bukan kata nanti macam mungkin, tapi yang kita confirm ada satu lah. Okay, akan. Okay, alright. So itu adalah kata bantu aspek. Sekarang ni kita tengok kata bantu ragam. Okay, so untuk kata bantu ragam, dia akan dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan perkara-perkara ataupun perasaan yang melibatkan perbuatan. Okey, perasaan yang melibatkan perbuatan. Jadi macam mana perasaan melibatkan perbuatan tu, cikgu? Kita tulis kat sini dulu ya, perbuatan. Bukan terasa. Okey, bukan terasa. Tapi dia perkataan-perkataan macam contoh ya. Macam contoh awak punya kata kunci untuk harapan. Apa kata kunci untuk harapan awak? Apa kunci? Bukan PH. Bukan PH. Alah, awak ni. No. Okay. Apa kata kunci untuk harapan kalau awak buat penutup? Very good. Okay, very good. Okay. So, perbuatan kita buat apa? Kita mesti apa? Kita ada hendak. Kan? Hendaklah. Lepas tu apa lagi kita ada? Hendak, mesti. Very good. Yes, kan? Wajar. Very good. Okay. Hendak, ingin, mahu dan macam-macam. Okay, perlu. Yes, very good. Betul. Jadi semua itu adalah kata bantu ragam yang menjurus kepada perbuatan. Harus, wajib. Yes, very good. Betul-betul semua tu. Okay, very good. So itu adalah yang pertama. Okay, so kata bantu aspek dan kata bantu ragam ni, dia adalah pra-frasa. Dia datang sebelum frasa. Okay, yang kedua, kata penguat. Kata penguat ni kita tak payah cakap panjang lah. Sebab apa? Sebab awak pun dah pakar. Betul ke? Betul ke awak pakar untuk kata penguat? Ke macam, cikgu salah, saya tak tahu pun apa tu kata penguat. Ya ke tak tahu kata penguat tu apa? Sikit lah. Okay lah kan. Tak sure. Okay, kita sebutlah juga. Okay, so kata penguat, dia mesti duduk depan apa? Cepat. Kata penguat mesti duduk depan apa? Apa jenis kata yang dia duduk? Kata nama. Salah. Dia duduk depan kata apa? Yes, very good, Syah. Kata adjektif. So, kata adjektif sahaja atau kata sifat sahaja yang boleh menerima kata penguat. Okay, jadi macam contoh untuk hadapan. Okay, kata penguat hadapan. Apa contoh kata penguat hadapan? Kita ada sangat. Kita ada paling. Kan? Kita ada paling, kita ada terlalu, kita ada agak. Okey, amat. Amat tak? Amat adalah bebas. Okey, belakang kita ada apa? Kita ada sekali. Kita ada nian. Kita ada apa lagi? Ahmad nama saya. Ahmad bukan Ahmad. Okey. Alright, so bebas ada apa? Bebas. Bebas ada apa? Benar, betul, sangat, sungguh. Nian tu apa se? Nian ni sama maksud dengan sekali, sangat, semua tu sama.
Okay, semua tu sama maksud. Cuma nian ini biasanya kita guna untuk describe pemandangan. Yang pertama, dan mesti benda-benda yang indah sahaja. Biasanya lah. Okay, biasanya. Tapi boleh je kalau awak nak gunakan nian ni macam contoh kan. Macam contoh, saya suka mengusik Cikgu Faizul. Saya cakap apa tau? Awak ni kan, dia macam, saya cakap the B word lah kan. Awak ni macam bebal nian ni kan. Tapi untuk bahasa Melayu baku kurang sesuai. Betul. Okay, memang kurang sesuai. Okay. Nian macam sangat ke? Ya, nian macam sangat. Okay. So, sangat boleh datang dengan sekali ke? Yang itu kita akan belajar nanti. Okay. Jadi nanti kalau dalam kelas kita akan belajar macam mana kita nak mix and match kan kata hubung ni. Dia ada kata hubung ni, dia ada dia punya rule dia sendiri. Apa yang boleh duduk sekali, apa yang tak boleh duduk sekali. Macam mana kita nak mix and match kan semua-semua ni. Okay? Awak ingat McDonald's je ada mix and match. Kata penguat apa ada mix and match? Saya bagi tahulah sekarang. Saya memerlukan Aiman Adlina, saya memerlukan 1 jam tau. Saya memerlukan 1 jam untuk explain kata penguat sahaja. Jadi nanti awak masuk kelas saya, okay? Ataupun senang, Google je. Okay, alright. Seterusnya kita tengok kata penegas. Apa tu kata penegas? Siapa ingat apa tu kata penegas? Cepat, siapa ingat kata penegas? Tegas, bukan. Okay, so kata penegas ada 2 jenis. Okay, kata penegas ada 2 jenis. Ya, dia nak menegaskan sesuatu, betul. So, kata penegas, yang pertama, kita tengok A dulu ya. Okay, yang pertama untuk kata penegas, kita ada partikel. Kita ada kah. Okay, very good Mama. Okay, kita ada lah. Kemudian kita ada satu lagi. Tah. Very good Danish, yes. Tah. Kita biasa guna kah dengan lah kan? Betul tak? Macam apakah, adakah, manakah kan? Lah macam apalah awak ni, siapalah orang itu kan? Apalah semua-semua tu. Entahlah kan? Tapi tah ni macam mana? Tah ni macam mana? Biasa kita guna satu saja, iaitu apatah. Apatah. Kalau apakah dia jadi soalan. Apatah dia jadi ayat penyata tapi dia tak tahu, dia bukan sesuatu yang konkret. Okay, yes betul. Apatah hendaknya kita ini, biasanya bahasa Melayu klasik lah yang gunakan tah ni. Okay, apatah lagi, very good. Dan biasanya orang-orang Brunei yang bercakap bahasa Melayu, Brunei, Miri dan sekitar tu yang masih lagi menggunakan tah dalam kata dalam ayat-ayat seharian dia. Kita di Semenanjung dan kebanyakan di Borneo dah tak guna dah. Kalau kan macam mana sir? Kalau kan tu lain. Kan tu ialah ialah bukan kata penegas, dia adalah imbuhan. Okey. Alright, jadi kita tengok yang kedua. Kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua kita ada kata penegas. Okey, tapi kata penegas dalam bentuk perkataan. Okey, kita ada kata penegas yang bentuk perkataan macam mana? Okey, kita ada hanya. Kan? Hanya kamu yang aku sayang. Kan kita tegaskan kan? Hanya kamu sahaja seorang. Okey, lepas tu kita ada apa? Juga. Jadi juga kita nak tegaskan yang orang itu turut berada sekali dengan kita. Okey, jua. Very good. Ya, jua pun boleh. Jua dan juga maksud yang sama. Dan last kali kita ada pun. Very good. Kita ada pun. Bukan pan ya, pun. Macam dia pun terlibat dalam kegiatan tersebut. Saya pun sayangkan awak. Macam tu. Okey, mana kita nak tegaskan. Alright. Okey. So, seterusnya kata nafi. Kata nafi ada 2. Yes, very good Dania. Okay, kita ada tidak dan kita tidak dan tidak. Lepas tu kita ada bukan. Okey, kemudian kata pemberi. Kata pemberi pun ada 2. Kata pemberi kita ada apa? Kita ada ialah. Lepas tu kita ada adalah. Okey. So untuk kata pemberi ni tolong kuasai tau. Okey. Okey. Tolong kuasai kata pemberi. Sebab apa? Sebab kalau awak dah naik form 3 nanti tapi awak belum kuasai kata pemberi, macam mana?
Saya nak suruh awak pindah keluar daripada Malaysia pun, bahasa-bahasa asing pun awak tak kuasai kan. Macam mana? Kan? Salah macam ni. Okay. Tolong kuasai. Okay. Apply duduk marih. Macam mana kita nak duduk marih Syarifah Razali? Kita ada teknologi kan nak duduk marih tu. Tak ada. Okay, alright. Jadi daripada kita pindah keluar, apa kata lebih senang kalau untuk kita kuasai ialah dan adalah ni. Okay, so ingat senang saja. Ialah kita gunakan untuk benda-benda yang berkaitan dengan kata nama ataupun frasa nama. Okay, itu saja. Nampak tak? Very simple kan? So kita guna pada kata nama. Atau kita guna dekat frasa nama. Okay, so kalau adalah, kita guna untuk apa? Adalah barulah kita guna untuk dua benda yang lain. Yang pertama, kita ada guna dekat mana? Dekat kata sendi nama dengan kata adjektif ataupun kata sifat ataupun frasa sifat. Okay, alright. Okay, so untuk kata kerja. Ada ni, so kata kerja macam mana? Untuk kata kerja, dua-dua ni awak tak boleh pakai. Okay, awak tak boleh pakai ialah untuk kata kerja, awak tak boleh pakai adalah untuk kata kerja. Jadi macam mana kita nak guna kalau kata kerja? Gunalah benda lain. Merupakan. Okay, guna merupakan. Okay, termasuklah, very good. Kecuali. Macam tu lah. Okay. Alright, okay. Ada so, apa beza kata nama dengan frasa nama? Kata nama tu hanya satu sahaja perkataan, frasa nama lebih daripada satu perkataan. Macam contoh, ayam. Ayam tu satu perkataan. Itu adalah kata nama. Okey, kalau frasa nama, ayam jantan, ayam betina, ayam goreng, ayam masak kicap. Okey. Okey, alright. Ada yang kata KSN tu apa sir? Sorry, saya buat yang pendek. Kata sendi nama. Okey. Kata sendi nama. Kalau awak nak tengok kata sendi nama, cuba awak selak awak punya nota tu. Ada kat belakang. Okey. Alright, seterusnya kita tengok kata arah. Okey, kata arah ni berkaitan dengan semua benda atau semua perkataan yang yang menerangkan kepada arah, timur, barat, atas, bawah, tepi, tengah, apa lagi, dan lain lah, kanan, kiri. Very good, yes, okay. Alright, okay. Kata bilangan. Kata bilangan ni macam mana? Kata bilangan adalah semua yang berkaitan dengan bilangan lah, kan? Banyak, sedikit, satu, beberapa, sebahagian, semua dan macam-macam lagi. Okay. Alright, dan kita ada kata adverba. Okay, so untuk kata adverba ni, dia, okay, so untuk form 2, awak tak belajar lagi tau kata adverba. Tapi it's good for you to know. Jadi apa benda kata adverba ni? So kata adverba ni adalah penerangan, sorry ya. Okay, so dia penerang kepada apa? Dia adalah penerang kepada cara. Okay, sorry. Okay, penerang. Dia penerang kepada apa? Penerang kepada cara. Okay, penerang kepada apa lagi? Masa dan juga tempat. Okay, so ada kata kerja cikgu. Kata kerja tu cara lah. Cara membuat sesuatu. Okay, so apa yang kita ada, apa yang contoh-contoh untuk kita menerangkan cara ni? Okay, so untuk kalau kita menerangkan cara ni, okay, so kita boleh cakap contoh menerangkan cara pura-pura. Dia pura-pura tahu. Macam awak lah kan. Orang tanya, faham tak? Faham. Apa yang faham? Entah. Nampak? Itu pura-pura. Pura-pura itu adalah keterangan kepada sesuatu cara. Okey, itu adalah adverba. Apa lagi? Kalau contoh keterangan masa. Keterangan masa. Esok, lusa, kemarin, seringkali. Very good, Danish. Okey, kemudian kita ada tempat. Tempat di mana? Macam mana tu? Tempat macam mana kita nak terangkan? Tempat. Di bukan ke tempat. Besar, yes. Besar tu adalah kata adjektif. Sana, sini, boleh. Tapi nanti kita tengoklah. Okay. Alright. So, itu adalah kata adverba. Tapi nanti kita tak, yes, very good, Aimala. Jauh, dekat, sana, sini dan macam-macam lagi. Okay. So, untuk kata adverba, awak form 2 naik form 3, awak cuma perlu tahu je kewujudan dia.
Sebab apa? Sebab dalam silibus awak tak ada tahu kata adverba. Okay? Jadi jangan pening-pening. Aduh mak, apa sangat ni sir? Tak faham lah kata adverba. No worries. Be happy. Chill sahaja. Okay? Alright, seterusnya kita tengok. Okay, so kita ada yang seterusnya kita ada kata sendi nama. Jadi untuk tahun depan, kalau awak bersama dengan saya dalam Form 3, tahun depan kita akan belajar kata sendi nama ni secara detail sebab awak dah naik Form 3. Kita akan belajar apa maksud di, apa maksud ke, apa maksud dari, daripada, kepada, pada, untuk, apa beza untuk dan bagi, demi, tentang, apa beza seperti, bagai, umpama, laksana, persis, macam, dan lain-lain. Okey, kemudian kita ada dengan, sejak, terhadap, akan, oleh, apa beza hingga dengan sampai, apa beza dalam dan antara. Okey, itu kita belajar nanti. Dan ada lagi dua, kita ada kata penekan. Okey, kata penekan dengan kata pembenda, ini adalah pasca kata. Maksudnya dia selepas perkataan. Jadi pasca kata ini cuma ada satu sahaja. Satu je. Okey, dua-duanya ada satu je, iaitu nya. Okey, nya. N-Y-A. Lepas tu dia ada N-Y-A juga. Ia tu nama lain. Ia tu kata nama. Okey, saya upload answer ke? Ya, upload untuk awak semua boleh. Sampai anak-anak saya yang anak-anak saya yang dah biasa dengan saya, tahun depan, mulai hari ni saya janji. Beta berjanji, beta akan mengubah sikap beta yang tidak mengupload answer. janji kita upload hari ni. Hari ni juga kita upload, okey? Okey. Jadi, untuk kata penekan kita nak tegaskan apa? Okey, kata penekan kita nak tegaskan kata. Manakala kata pembenda, kita nak tegaskan ataupun kita nak jadikan sesuatu tu sebagai kata nama. Okay, so don't worry, jangan risau. Okay, jangan risau, jangan khawatir. Kita akan belajar benda ni bersungguh-sungguh lagi nanti. Okay, pada satu hari lah nanti kalau berjumpa saya dengan saya lagi. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab masuk ilmu free. Jangan lupa kita ada lagi ilmu free dan masuk semua ilmu free tau. Ajak kawan-kawan awak. Okay? Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Siapa-siapa yang berada di kawasan banjir, tolong jangan minum dan makan air banjir. Okay? Kotor ya. Okay? Jangan berenang pun. Bahaya. Okay? Alright. So, jaga diri. Jangan nakal-nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa dinner. Selamat. Terima kasih. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sorry. Tersedak Ailio sendiri. Okay, bye. Okey je. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa mandi. Terima kasih Akhil. Akhil pun kacak bergaya juga. Okay, bye. Sejuk. Allah, sejuk sikit je. Bye Danish. Jangan lupa ada upload answer. Okay, bye. Baik Esa. Terima kasih Aiman, Adlina. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.